Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif Al-Mutarjim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi ta'ala. Muka surat 17. Oleh sebab itu kata maksudnya maka serentak dengan keadaan itu lalu timbullah pula perasaan di hati hamba bahawasanya perkara itu semuanya boleh berlaku kerana tidak sekali-kali mustahil pada pendapat akal yang waras dengan serta-merta, dengan secara spontan. Oleh sebab itu datanglah rasa takut gemetar dalam jiwanya ketika berperasaan yang demikian serta menimbulkan rasa keluh kesah, ketakutan oleh kerana adanya bayangan lintasan hati yang merasakan gemetar takut dan gerun yang menimbulkan kesedaran kepada hamba itu dan menentukan kepadanya satu bukti yang jelas baginya Allah jua yang mengkurniakan kepadanya dengan berbagai nikmat dan tidaklah ada lagi keuzuran ataupun helah pada diri bagi hamba Allah itu. Lalu teruslah di dalam jiwanya dengan hendak berfikir sedalam-dalamnya serta mencari dalil-dalil yang terang. Tiba-tiba seolah-olah ada sesuatu yang menunjukkan kepada hamba itu ketika mana datangnya bayangan di hati yang tersebut terus tertusuklah dalam dirinya dengan perasaan keluh kesah yang tak terpana ia lagi. Lalu ia pun memikirkan cara mana jalannya untuk terlepas dan beroleh aman selamat daripada perkara-perkara yang telah menimpakan ke dalam hati sanubarinya atau apa-apa yang didengar dengan telinganya. Maka hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata masih memberikan kelangsungan kita boleh berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala juga daripada dia semata-mata. Tiada bersekutu dengan sesiapa yang menzahirkan kita atas muka bumi ini melalui mak ayah kita Islam. Dengan limpah kurnia dia kita dapat Islam. Alhamdulillah. Islam kita dapat pula dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dalam suasana yang Allah Ta'ala limpah kurnia dia memberikan kita kemudahan
untuk ikut ajaran Islam, tinggalkan larangan dalam agama Allah Ta'ala ni. Alhamdulillah, diberi kita kesedaran untuk belajar, khasnya belajar ilmu akidah, ilmu bagaimana nak meneruskan kehidupan ini sebagai seorang hamba Allah Ta'ala. Diberikan kita kesedaran, Alhamdulillah, untuk nak faham, nak kenal Allah Ta'ala, macam mana nak boleh hidup dalam keadaan mentauhid Allah Ta'ala, hidup hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita ada keinginan untuk belajar, mempelajari, mengetahui, mengenali siapa dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur banyak kita ni Allah Ta'ala jadikan sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi kita pula keinginan, kehalubaan yang berterusan untuk terus berada majlis ilmu, untuk kita makin belajar supaya boleh makin memahami perjalanan kita untuk melalui perjalanan sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, agar kita benar-benar hidup atas muka bumi ini tepat macam mana kehendak dia, macam mana diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita manfaatkan pertemuan malam ini meneruskan bacaan daripada kitab kita, terjemahan daripada Minhajul Abidin ini, yang nak meneruskan bacaan daripada kitab ni, yang bicaranya dia nak menceritakan bagaimana seorang yang kalau Allah Ta'ala nak berikan hidayat pada dia, akan rasa tenang dan rasa lapang pada diri seseorang tu untuk dia nak menerima apa saja perintah Allah Ta'ala. Dengan bahasa lain, dia akan menerima apa saja atas nama agama, atas nama Islam. Dia akan rasa seronok, terbuka hati, lapang dada, akan rasa mesra dengan apa-apa saja perintah yang datang daripada perintah Allah Ta'ala. Suruh semayang, suruh puasa, tutup aurat, tinggalkan benda-benda yang haram, arak, judi, bercampur gaul lelaki perempuan, hiburan-hiburan yang tak patuh syarak, hiburan keterlaluan, menyanyi, berjoget yang tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam, dengan mudahnya boleh tinggal. Walaupun sebelum daripada menerima sinaran hidayat daripada Allah Ta'ala ni, dia bergelumang dalam keadaan lalai, bahkan lalai selalai-lalainya, tak pernah nampak masjid, surau, majlis ilmu, apatah lagi nak bangun, nak buat ibadat, apatah lagi kadang-kadang ibadat tapi hati tak pernah rasa hidup, tak pernah tenang untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau belum mendapat hidayat, belum dapat pancaran iman dalam hati ini, kalau buat ibadat pun sebenarnya tak pernah rasa ibadat, bahkan hanya semata-mata taat zahir, tak pernah kenal siapa disembah, tak pernah ada keinginan nak berzikir, nak tafakur, nak merasai kehebatan siapa yang mencipta kita, yang memiliki kita, mentadbir kita, mengurus kita, yang menjadikan seluruh alam ni yang dengan limpah kurnia dia itu kita ada. Yang Allah Ta'ala dialah memberikan semua kurniaan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dialah jadikan jasad kita ni. Bersama dengan tu dia bagi kita roh kita, diberi ilmu dengan akal, diberi kita ada perasaan, ada kederat, kaki tangan sempurna, dengan bermacam keupayaan, kepandaian, kebijaksanaan, boleh mendengar, melihat, boleh bercakap, berbicara, petah bercakap. Dengan sebab tu milik harta, kepandaian, mengumpulkan perbendaraan dunia. Allah SWT dialah yang kurniakan segalanya kepada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala
paling besar nikmat dia beri pada kita bila dia sedarkan untuk kita mengenal dia, memahami dia, bagaimana untuk benar-benar mentauhidkan dia, mengasakan dia, dan dibawa ataupun dibuka pintu hati kita untuk betul-betul belajar ilmu tauhid, macam mana nak tauhidkan dia, mengasakan dia. Dibawa ataupun dibuka pintu hati kita seluasnya untuk nak betul-betul hidup macam mana menepati SOP, ikut perintah dia, bukan ikut selera kita, bukan ikut mana-mana pahaman yang selain daripada yang ditunjuk oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itu yang sikit sebanyak sambungan dengan kita bicara dulu dengan sekali lalu. Saya baca tadi yang kalau orang yang dah dibukakan pintu hati dia oleh Allah Ta'ala ni, dia mesti tak boleh senang duduk. Dia mesti akan rasa tak selesa selagi dia belum boleh berada di jalan yang sebenarnya untuk melayakkan dia ni hidup sebagai hamba Allah Ta'ala yang taat patuh dalam keadaan mengikut titah perintah Allah Ta'ala. Selagi dia tak boleh duduk di atas perjalanan yang betul, tunjuk ajar yang betul, sentiasa rasa resah, keluh kesah, gelisah kan? Kerana dia belum faham, belum kenal, belum mengerti perjalanan yang sebenar-benar yang dia kena lalui, dan dia akan merasakan pada diri dia tidak ada sebarang helah, keuzuran untuk dia nak beri di akhirat nanti, khasnya kalau dipersoalkan kepada dia tentang nyawa, nikmat, anugerah daripada ilahi, diberi akal, pandangan, penglihatan, kekuatan, keupayaan, harta benda, anak isteri, dalam masa yang sama dipertemukan kita dengan guru, dengan orang yang boleh membimbing kita untuk mentauhidkan ilahi. Dia tengok ilmu tu semua kita tak pelajari. Orang yang kalau dah dibuka pintu hati ni, dia tak boleh duduk selesa dah. Dia akan rasa satu tusukan yang begitu mendalam dalam hati dia untuk dia kena bangun. Dia tak boleh jalan macam orang biasa dah. Dia kena jadi luar biasa. Dia tak boleh hidup macam orang awam, celik pagi, bangun pergi kerja cari makan, sambil-sambil itu semayang, lepas tu hari-hari macam tu, waktu cari kesenangan, beli kereta, beli rumah, hutang, contohlah. Lepas tu bangun pagi, malam balik, lepas tu sambil itu semayang, zikir. Hari-hari ni rutin hidup. Waktu sambil-sambil itu buka TV, tengok Astro, tengok enjoy hidup muka bumi ni, tak tahu matlamat nak pergi mana. Orang yang kalau dah dibuka pintu hati dia oleh Allah Ta'ala, dia tak akan selesa duduk cara macam ni. Bahkan dia akan memikirkan bagaimana jalan untuk dia lepas daripada kekangan hidup dunia yang macam ni, sibuk dengan dunia tak sudah-sudah, umur dah tua, Quran tak boleh baca, sembahyang fardu pun kelang kabut, jemaah pun sekali-sekala, sembahyang sunat sampai lani tak boleh nak buat, qabliyahnya, ba'diyahnya, tahajud nak bangun dulunya lah payah, duha tak pernah buat semua hidup. Katalah dengan bahasa-bahasa itu, nak buka Quran, nak buka kitab, nak pegang tasbih, duduk berzikir khas, nak ada istilahnya tawajuh, beradab, munajat dengan Allah Ta'ala. Selagi dia tak boleh bertemu jalan yang boleh membawa dia ke arah tu, orang yang kalau dah dibuka pintu hati dia untuk berjalan di atas jalan agama ni, dia memang tak senang duduk. Memang dia tak boleh hidup dengan macam mana yang ada sekarang. Bahkan dia akan sentiasa mencari, dia nak belajar, dia nak tahu, dia nak duduk di bawah bimbingan guru yang boleh pimpin dia, bawa dia untuk macam mana nak rasa ketenangan hakiki. Yang apatah lagi kalau seseorang tu dia dah lalui macam-macam kerenah hidup, dapat pangkat, dapat harta, dapat rumah, saudara mara, kawan,
projek apa seumpamanya, tengok tak tenang je, duit banyak, habis je kan. Ada isteri kadang bercerai je kan. Contoh lah kan. Rumah besar, siap rumah, mula-mula haloba tak kira nak dapat. Duduk. Biasa je pun. Dapat pangkat, orang sanjung, orang julang. Tak juga senang pun. Dapat jawatan, kahwin pula, dapat anak. Contoh, tak ada senang juga, ngelabah juga rupanya. Orang yang memang dah dibuka pintu hatinya, memang dia tak boleh duduk dalam keadaan macam tu. Bahkan dia akan terus mencari bagaimana jalan untuk ada hubungan dengan ilahi supaya mendapat kebahagiaan hakiki. Jadi yang ni yang kita nak sambung ke surat 18 tu, perenggan kedua tu. Maka baca. Maka dengan apa caranya sekalipun, tidaklah ia berupaya mendapatkannya cara selain daripada menilik dan merenung dengan tilikan akal logik pada segala bukti yang terang serta mengambil dalil bandingan dengan sebarang perbuatan. Tentulah ada pembuatnya, sepertilah juga semesta alam ini menunjukkan adanya yang menciptakannya, iaitu Allah, supaya ada terdapat kepadanya sebenar-benar yakin mengenai perkara yang gaib. Jadi orang yang dapat hidayat ni pertama sekali dia akan jadi berakal dan berfikir untuk mengenal siapa pencipta dia. Itu pertama sekali. Satu belum dikira dapat hidayat kalau orang hanya boleh ibadat tapi dia tak mengenal siapa yang menjadikan dia. Tak kira. Satu orang yang kalau betul-betul dapat hidayat, memang hati dia akan kuat untuk mengenal dengan apa yang ada sekeliling dia. Dia dah mula nak berfikir dan dia boleh memikir dan bahkan terbuka fikiran dia untuk kata, macam mana aku nak boleh ada hubungan dengan Tuhan ni. Dia mesti ada tu dulu. Orang yang dapat hidayat, dia mesti kat situ. Orang yang kalau macam kita ni daripada kecil dah dilatih dengan sembahyang, pakai jubah sorban, katalah gitu, dah boleh baca Quran, memang sembahyang dah, puasa dah, tutup aurat dah, sembahyang berjemaah dah, tapi tak pernah dalam fikiran kita terfikir nak mengenal aku ni sembah siapa. Sembahyang ni nak khusyuk macam mana? Khusyuk ni apa? Contohlah kan, takkan khusyuk dalam sembahyang je, luar sembahyang nak kena khusyuk tak? Luar sembahyang nak kena ingat Allah Ta'ala tak? Nak tauhidkan dia tak? Kita ada mata, ada tangan ni, macam mana nak bagi hadir hati Allah pandang aku, Allah bersama dengan aku, dia melihat aku. Memang ada banyak benda yang Allah Ta'ala pelihara kita daripada buat benda yang tak elok. Dia tak bagi kita mencuri, dia tak bagi kita merompak, tak ada minum arak, tak ada nombor ekor. Itu bagi yang siapa tak ada buat kesalahan tu lah. Ada orang dalam masa yang sama kena sembahyang, baca Quran, tapi boleh rasa kemungkaran yang ada kat diri sendiri. Mata kita khianat, telinga kita khianat. Kadang duduk sembahyang, sekerap orang sapu je. Jumpa dompet, pantang tengok betul duit, dompet bertabur tengah jalan, buka. Tengok ada dara lalu, pantang ada yang lalu. Tengok sampai ujung mata. Jaga weh. Apa masalah tu? Memang ada masalah. Memang ada masalah lagi. Kalau orang yang dah buka pintu hati dia oleh Allah Ta'ala, dia akan rasa dah, aku ni masalah banyak ni. Duduk sembahyang, duduk ngaji, duduk depan lah tu. Yang duduk belakang tu Yang duduk belakang tu, kalau dia memang sedar aku ni macam mana, bila lah aku nak duduk depan, bila aku nak duduk rapat, bila aku ni nak bersungguh mengaji, bila aku nak boleh bawa kitab, bila aku nak pandai, bila aku ni, kalau dia macam tu, alhamdulillah. Maksudnya memang dah dapat nur hidayat tu. Tapi kalau biar lama-lama kau kelam, lama-lama tak main masjid tu. Iya. Saya bukan nak kata siapa-siapa, nak kata ada suasana kat kita tu macam tu. Saya pun dah istilahnya berumur juga lah kan. Walaupun ada yang lebih berumur lagi, kita boleh merasa keadaan macam tu kat kita kan. Kalau memang kita benar-benar memang dibukakan pintu hati oleh Allah Ta'ala, kita memang akan tak selesa dengan apa yang ada kat kita macam tu je. Bahkan apa yang ada kat kita tu memang kita tak puas hati. Bahkan kalau zikir pun, apa yang aku zikir? Kalau baca Quran pun,
Aku dapat apa sebenarnya? Dia akan mula fikir tu kan. Nak pergi ke mana aku ni? Kalau aku sedekah pun tak dapat apa. Apa dia? Dia dah tak boleh duduk biasa dah. Dia memang akan jadi luar biasa. Akan benda ada sesuatu yang membangun dengan dia. Khas dia nak mengenal pencipta. Dan memang orang yang memang dapat hidayah ni, dia mesti akan bermula dengan mengenal Allah Ta'ala. Mesti. Kalau hanya perubahan yang berlaku, sekadar pakai jubah, pakai sorban, contohlah. Tu kalau lelaki, kalau perempuan ni takkan pakai tudung, pakai burdah, belum lagi. Pasal bermula hidayat ni bukan dengan perubahan zahir. Dia perubahan hati tu. Pasal hati ni kalau dia berubah, memang dia akan berubah sampai tahap perubahan maksimum, total. Kalau takkan berubah pakai jubah sorban, dia takkan berubah hati tu je. Tapi yang lain macam-macam ilmu pun kadang tak belajar, Tuhan pun tak kenal. Dia hanya perubahan zahir, luaran aja. Satu dengan apa yang Imam Ghazali sebut ni, kalau orang yang betul-betul yang istilahnya dapat hidayat sungguh pada Allah Ta'ala ni, dia akan bermula berfikir dalam bab ketuhanan. Terus. Dan dengan bandingan ini. Dan dengan bandingan ini mengetahuilah ia hamba dengan yakin dan benar-benar ada baginya Tuhan Allah yang menjadikan dan memberikan nikmat kepadanya, sekalipun ianya Allah tidak dapat dilihat dan dilihat. Tetapi alam semesta yang indah dan unik ini jadi bukti menerangkan kepada hamba, lagi dipertanggungjawabkan ke atasnya dengan perintah dan larangannya Allah. Jadi kalau orang yang memang dapat hidayah ni, dia mesti hak ni. Yang ni mesti ada kat dia. Satu, kalau kat kita, walaupun boleh taat, walaupun kita ni istilahnya jadi orang-orang yang khas. Orang khas ni siapa? Jadi ustaz. Bila saya buka kat macam orang macam saya dulu kan. Jadi ustaz, tu jadi al-hafiz. Bolehlah gitu kan. Ni orang khas ni, bukan orang awam ni. Jadi imam, jadi bilal. Tambah pula jadi syekh. Jadi tuan-tuan guru, jadi mufti, lagi apa lagi? Jadi pak lebai, jadi mak adi, apa lagi? Ini istilah-istilah orang khas lah ni, bukan orang awam ni. Tapi tak ada perasaan bertuhan. Maksudnya masalah ni. Tambah pula perasaan bertuhan, kalau ada, adalah Tuhan aku Allah. Kalau tanya pula bagi soalan, kau kenal Allah? Tambah pula sebut la ilaha illallah. Pasal dasar kita bila sebut bab mengenal Tuhan ni, ilmu paling besar kita adalah mengenal Allah Ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala tiada sepir lain, melainkan mesti faham la ilaha illallah. Kalau nama Pak Lebay pun, Pak Lebay apa makna la ilaha illallah, faham tak? Tiada Tuhan ni sembah melainkan Allah. Apa maknanya? Berhala tokoh ni bukan Tuhan. Yang Tuhan ni hanya Allah Ta'ala. Tak betul lagi, sesat lagi tu. Sesat lagi. Bukan saya sebut ni, tengok kita ulama kita sebut. Kalau takat kata berhala tokoh apa ni bukan Tuhan, Allah je Tuhan, faham tu salah. Ini pembohongan atas ilmu. Ni nama ni jahil bukan biasa ni, jahil murakkab. Maksudnya kau tak faham siapa Allah Ta'ala. Tak faham la ilaha illallah tu apa dia. Tak faham lagi namanya tu. Di atas tak faham tu lah kita rasa selesa je. Apa dia? Aku kan sembah tokoh, aku kan sembah berhala. Okey what? Mati pun mati dalam iman. Siapa? Tuhan aku Allah, Nabi aku Nabi Muhammad. Dan kita rasa tenang tu, yang relax ya, duduk belakang pun tak apa, duduk luar pun tak apa, sambil saya okok dengan kuliah apa. Aku tak sembah tokoh. Okey what? Bunyi orang putih lah sikit. Pasal apa tu? Dia rasa selesa dengan apa yang ada, dan pahaman dia dalam bab ketuhanan tu, dia rasa dia dah mencapai satu tahap. Padahal dia tak pernah belajar pun. Siapa dia orang Ta'ala? Tak pernah belajar pun. Kitab apa biasa khatam? Kitab akidah. Dia sebut tak? Tok guru mana yang biasa beradab? Mengajar kita macam mana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Kalau kata berzikir tu, zikir maksudnya ingat. Apa yang kita ingat dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala tu macam mana? Kalau sebut mulut bukan ingat. Itu sebut. Macam kita teringat anak kita, mesti ada benda kan yang menyebabkan jatuh hati kita ke Allah Ta'ala, ke anak kan. Jadi ingat Allah Ta'ala, mesti ada yang menjatuh hati kan kita ke Allah Ta'ala. Allah, apa yang Allah?
Yang banyak Allah mengeluh dia lah. Allah kena PKP lagi. Allah tu bukan kenal tu, mengeluh tu. Satu kalau kita bertugas sebagai Bilal pun misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adakah sebut tu Allah hebat? Ya Allah, aku kerdilnya, ya Allah, hebatnya engkau. Macam tu ke? Kita rasa ke kosong je? Ataupun takat nak tayang suara je? Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk kira tangannya tayang suara Asyhadu an la ilaha illallah. Suara saya tak sedap lah. Jadi yang dia nak tu apa? Ini apa maksud? Sorry saya sebut kan. Kasar lah sikit bahasa dia. Apa maksud? Tambah pula azan pun tak betul, sebut pun tak pernah belajar dengan ilmu tajwid betul. Lagu pun sombang satu. Makhraj pun tak betul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Benda kau sebut. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Qad qamatis salatu. Qad qamatis salat. Apa ni? Kau sebut apa ni? Oh, sorry sikit saya punya bahasa tu kasar sikit tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Keras batu, kayu Apa kau sebut? Kau sebut apa? Kau doa apa tu? Kau minta apa tu? Mana kita punya perasaan kita dengan Allah Ta'ala tu mana? Doa tu, ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa perasaan kita kat Nabi Muhammad tu? Sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah tu. Kalau tak ada, jadi apa kita punya Islam ni? Iman passion apa kita ni? Satu kita baca kitab macam ni antuk kepala kita lah. Saya sebut ni pertama sekali saya sendiri lah kan. Mana iman dia? Mana lifestyle kita, kata nama Islam tu macam mana? Syariat kita dari satu sudut yang kita dah ikut perintah Allah, alhamdulillah. Tapi adakah kita sedar yang kita bersyariat tu di atas kerana siapa kita bersyariat? Kalau sembahyang tu di atas kerana siapa kita sembahyang. Memang kita dah hafal lama dah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Puasa pun lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu hafal. Macam mana lillahi ta'ala tu? Macam mana yang kata mukhlisin lahuddin? Yang kata sama surah ikhlas. Ikhlas tu mesti tauhid Allah Ta'ala. Ahad, qul huwallahu ahad, baru ikhlas. Macam mana ikhlas tu? Kalau orang yang memang nak dapat hidayah ni, dia buka. Dia akan terfikir macam mana nak faham perintah Allah, larangan Allah Ta'ala. Tambah pula, bila dengar pula ada hukum-hukum, yang ni salah ya, yang ni salah ya, memang aku tak pernah belajar dulu, astagfirullahaladzim, banyaknya salah aku, banyak salah ni. Kalau orang yang memang faham perjalanan agama, dah buka pintu hati, dia akan sedar apa salah dia. Lepas tu apa? Mesti dia akan nak bangun, mula dia nak keluarkan diri dia daripada ni kepompong kebodohan ni. Bohbi lah bahasa itu kan. Kepompong kejahilan ni. Tu bahasa-bahasa sastra sikit lah kan. Kepompong kejahilan. Duduk nak keluar daripada macam katak buah tempurung bodoh tu, duk rasa macam dia pandai lah. Duduk alam yang aku ni duduk dalam Islam power punya. Rupanya bila buka tempurung tu, besar lagi agama ni rupanya. Banyak lagi aku tak tahu. Jadi kalau orang yang dibuka pintu hati itu, memang dia tak akan berpuas hati dengan apa yang ada. Bahkan kalau dia taat pun, dah ada ilmu pun, dah kenal Allah Ta'ala sekalipun, dah belajar sekalipun, dah faham sekalipun, dia jadi lebay dah, dia jadi ustazah dah contoh, jadi ustaz dah, jadi syekh dah, jadi maulana dah, macam mana? Dia takkan berhati dengan diri dia ke siapa? Sentiasa merasakan aku ni terlalu dhaif, ya Allah, sikit sangat ibadat aku, aku sikit sangat zikir aku, selawat aku. Kalau orang yang dibuka pintu hati, dia tak akan pernah rasa berpuas hati dengan apa ibadat dia buat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita hak tu, dan sentiasa dia haluburkan kita untuk
Terus nak belajar macam mana nak bagi duduk betul-betul di atas landasan yang sepatutnya, yang macam mana Allah Ta'ala suruh. Terus dengan inilah. Inilah diambil bilik renung, hajat dan dalil untuk menempuh halangan yang sukar lagi rumit. Apakah yang mula-mula mesti dihadapinya bagi melalui ke arah ibadat, iaitu halangan ilmu makrifah yang jelas, supaya terdapatlah keadaan pekerjaan yang makrifah itu dengan suluhan ilmu yang mantap lagi yakin, serta membetuli dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Dengan sebab itu mulailah ia melaluinya tanpa dapat dielakkannya dengan semasak-masak ilik fikir pada dalil-dalilnya, sepenuh-penuh timbang fikir serta belajar dan bertanya kepada sekalian alim ulama akhirat agama. Okey, itu dulu. Jadi yang ni dia nak kata, kalau orang yang memang dah sampai istilahnya dapat hidayah betul, dia merenung diri dia dengan hujah dalil, memang dia ada Tuhan, memang ada Nabi yang dia kena ikut. Jangan tak tahu, dia mesti akan ada kesedaran, apa dia? Tempuhan pertama dia untuk dia melalui jalan untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang real punya hamba ni, dia mesti melepasi bahasa yang dipakai sini apa? Aqabah. Dia mesti lalui halangan ni besar sekali. Apa dia halangan besar sekali? Dia kena lalui halangan untuk kenal Allah Ta'ala, istilah disebut ma'rifah. Mesti ada ilmu yang jelas dalam bab ketuhanan. Kena keluar daripada kepompong bodoh ni. Saya nak guna bahasa bulu tu kan. Kena keluar daripada bodoh ni. Pendek kata, kalau tanya bab ketuhanan ni, clear. Apa yang menyebabkan jadi iman, apa yang jadi kufur, apa batas iman, apa batas kufur. Allah Ta'ala ni apa selayaknya kat dia, apa tak selayaknya pada dia, apa sifat wajib pada dia, apa mustahil pada dia, apa harus pada dia. Dan apa pula sifat kita ni, makhluk ni, apa sifat makhluk ni yang kita asal tak ada. Yang kita ni baru, kita ni binasa. Kita ni semua sofa je. Semua martabatnya makhluk. Hebat macam mana pun makhluk. Ada duit, harta banyak pun, harta pun makhluk. Ada pangkat pun makhluk. Ada kemuliaan pun makhluk lah ke? Nak rasakan, bagi faham makhluk ni apa hebat macam mana pun, kalau kata jadi apa Perdana Menteri kali pun masih makhluk. Kalau kuli sapu sampah pun masih makhluk. Kemuliaan bukan dengan pangkat sesama manusia. Kenal pula kita ni apa, tak boleh berdiri sendiri, mesti berhajat pada yang menciptakan kita. Dan kita ni banyak, ramai. Dan ramai kita ni, walaupun ramai di sisi Allah Ta'ala, kita ni serupa saja. Apa dia? Tak ada nilai pun. Allah Ta'ala tak pandang pun zahir yang ada pada kita ni. Bahkan yang dipandang kita, iman kita, sejauh mana kita kenal dia, takwa kita ke dia, bagaimana ada hubungan kita dengan dia. Jadi orang yang kalau dapat hidayah ni, dia mesti cari jalan sejelas-jelasnya untuk macam mana dia nak keluar daripada belenggu bodoh tak faham dalam bab ketuhanan ni, supaya sentiasa rasa bertuhan. Itu besar sekali. Dan dia akan cari jalan macam mana nak boleh makrifah Allah Ta'ala. Itu istilah. Istilah dalam ilmu tauhid ni bila disebut makrifah macam mana? Mesti ada yakin ke Allah Ta'ala. Yakin tu apa? Atau istilah bahasa Arab, yakin ni tasdik, membenarkan, mengiyakan. Soal, adakah kita betul-betul telah mengiyakan Allah Ta'ala, Allah sebagai Tuhan? Dan benar-benarlah kita dah faham sungguh memang Allah ni ilah kita. Makhluk tak akan mempunyai sifat ilah sama sekali. Ada ilmu yang nak kena selesai itu. Memang ke depan dia akan sebut sikit sebanyak. Yang apa yang kita faham, yakin tu pula mesti tepat. Yang digunakan bahasa ini membetuli dengan hakikat sebenar. Tepat, Allah ni satu. Allah ni tak serupa dengan makhluk sama sekali. Laisa kamitslihi syai', lam yakul lahu kufuwan ahad. Mustahil duduk di arasy, mustahil ada muka, mustahil ada tangan, mustahil bermata, mustahil berjuzuk anggota. Kalau yang ni pun belum selesai, sia-sia jadi hamba Allah. Akidah tak selesai, hebat macam mana ibadat, jubah serban kau macam mana pun, akidah rupanya Wahabi, bohpi bahasa itu, sesat barat. Dua akidah Allah Ta'ala tak selesai. Tak selesai. Ngajilah kitab mana pun, kalau doa Allah Ta'ala, out.
Ada pelajaran yang kena belajar tu, kena faham elok-elok apa dia akidah betul yang dinama akidah salafus soleh tu. Macam mana yang dikata salaf tu betul-betul. Kalau yang ni pun fail, gagal memahamkan apa dia akidah salaf. Macam mana yang akidah salaf tu, macam mana dia duk faham akidah salaf ni? Akidah berintikadkan Allah Ta'arash. Itulah akidah salaf. Sesat. Kasar sikit lah bahasa saya tu. Bahkan telah difatwa oleh majlis-majlis kaum Islam, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Kelantan, Terengganu, Kedah. Boleh kata semua negeri yang atas akidah ahli sunnah wal jamaah ni antara senarai ajaran sesat pertama kali apa dia? Allah Ta'ala. Allah ada muka, Allah ada tangan, berpegang dengan zahir ayat. Kalau kita yang ni pun tak selesai, tak boleh kenal mana hak dan batil. Bahkan kalau ada orang kelahi-kelahi, kita ada bunyi macam ni pula. Duk kelahi apa tak habis-habis lagi ni? Bab akidah ni. Macam kita pula hero pula. Macam bagus saja macam kita punya akidah betul. Betul duk pelik kenapa orang duk kelahi-kelahi ni. Apa duk kelahi-kelahi ni? Duk wahabi, duk label-label orang. Apa duk sibuk label-label orang? Memang kena label. Itu yang kena belajar betul-betul tu. Kalau tak ada label, Al-Quran tak turunlah dengan ayat Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Oi, orang kafir. Ada label lah kafir. Innal munafiqina lakazibun. Orang munafik ada label lah munafik. Ada label. Faulaika humuz zalim. Ada label zalim. Ada label fasik. Ada weh. Cuma kaedah kita tak diajar untuk jumpa orang boleh label. Tapi diberi kat kita ni kriteria dia. Ni mukmin, ni munafikin, ni kafirin, ni musyrikin. Yang ni zalimin, ni fasikin, ni salihin, ni saimin, ni zakirin, ni ghafilin. Semua ada label eh. Tuan-tuan pergi pasar raya ada label tak? Tuan-tuan beli sardin kosong je ke ada label? Nak bertugas pun ada label kan? Ni pengerusi, ni Tok Imam, ada label ke tak ada label? Ada. Bukan saja label and level. Tengok semua jawatan ada. Takkan ada jawatan, takkan kata mana boleh label. Oh tak boleh panggil lah tu. Suami, isteri tak boleh, diam. Anak, bapa, pak long, pak ngah, diam. Itu. Semua ada label lah label. Pasal lah ni pahaman, ada satu pahaman yang dia nak cuba murnikan orang ramai supaya jangan melabel-label golongan sesat ni. Kata dia, apa duk label-label? Kita ni duk sibuk label-label orang. Kita bukan sibuk label orang pun. Tapi kalau dah sesat, memang sesat lah. Orang macam ni memang ada sesat. Kita takut label dia bubuh nama Wahabi ke, bubuh nama Syiah ke, yang sesat lah. Yang ni golongan pluralisme. Apa lagi nama? Liberal. Kalau kita tak kena, pada kita serupa je. Yang ni yang dapat ketuanan paling besar. Pasal kita, titik tolak kita nak tengok khasnya adalah atas nama perjalanan Islam, perjalanan agama. Nak tengok kita ni di atas akidah yang sahih ataupun tidak, atau benar tak benar Islam kita, tepat tak tepat SOP kita, nak jadi nama Islam tu, besar dia akidah. Kalau kita nak berjuang, mesti berjuang atas jasa akidah. Bukan berjuang atas semata-mata dapat sokongan. Kalau nak kira sokongan, dulu 22 bulan tu dapat sokongan. Betul ke dia? Kalau ke depan ni ada pilihan raya, tengok menang. Adakah yang menang tu dapat sokongan ramai daripada rakyat? Adakah yang tu di atas jalan kebenaran? Dia tak seperti yang setiap yang menang tu adalah benar. Tidak. Kan dia? Tak setiap yang menang itu adalah benar. Taklah setiap yang memerintah tu adalah benar. Boleh faham saya cakap apa? Zaman Islam dulu Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hujung dia, pemerintah dia Mu'tazilah weh. Maksudnya taklah orang yang memerintah, orang yang menang boleh mendominasikan kerajaan mesti di atas jalan yang benar. Belum tentu. Walaupun dia ada mufti, ada orang ni, ada pejabat agama apa-apa, kadang-kadang apa yang diwartakan untuk kita ikut, sewel. Dengar. Kasar sikit lah ayat saya ni kan. Tapi inilah hakikat yang kita kena faham.
Yang tu yang kita kena mengaji sungguh-sungguh, kena kenal apa yang hak dan batil. Jangan bila berubah kerajaan, kita pun berubah sama. Tak? Kita ni berubahlah kerajaan dalam dunia pun, pemerintah sekalipun. Kita di atas tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma suluh macam ni. Betul ya kita ni di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Esok dapat ayam 10 ekor, piu tak main masjid. Baru ayam tu belum ada lagi. Dajjal lagi tuan-tuan lagi Dajjal. Ada orang bila PKP tak boleh main masjid, dia wa'ad macam mana? Hore, tak payah pergi masjid. Ada. Pada dia pergi masjid ni terseksa. Kalau orang ada iman macam mana? Allah, tak lagi masjid pula dah. Ish. Bantah dia nak, boleh mari. Alhamdulillah. Dia tak boleh mengaji lagi. Alhamdulillah. Seronok boleh mengaji. Pula tu mengaji janganlah duduk belakang. Sekali lagi. Kalau seronok mengaji, takkan macam tu rupa dia. Mengaji pula, bersungguh ke tak sungguh? Memang tuntut ke main dengar? Ya. Tuntut lain. Cuma kitab yang kita belajar ni, dia dalam bentuk nasihat, nak bawa tunjuk jalan macam mana nak pergi jalan menjadi hamba Allah Ta'ala. Bentuk dia macam ni ya. Dia taklah kata apa, bahas dia ilmiah macam ni, disiplin ilmu macam ni. Dia ada tempat dia akan bicara tu. Pasal yang ni pun kita masih peringkat awal kitab, dia nak tunjuk orang yang kau dapat hidayat macam ni keadaan dia. Tapi asal kita nak bicara ni dengan apa yang kita duk baca saat ni nak menunjukkan apa? Besar sekali perjalanan untuk seorang tu, betul perjalanan Islam dia. Kalau kata selama ni pun duk gelong tak mengaji apa-apa, tambah pula kalau dia main semayang sekalipun, berjemaah sekalipun, nak tengok betul tak betul, tengok akidah. Lulus tak lulus akidah pahaman la ilaha illallah ni. Lulus tak lulus. Tak lulus, wajib tobat ngaji lain. Walaupun semayang dah. Semayang tu bagus dah satu suku. Satu sudut bagus dah. Ada orang tak semayang, satu hal. Dah semayang, dah berjemaah, bagus dah. Boleh tutup erat pakai jubah, kesubuhan, bagus dah. Jemaah pun tak tinggal, bagus dah. Subuh-subuh boleh mari, bagus dah. Akidah macam mana dengan Allah Ta'ala? Mau faham nak apa nak nafi, nak isbat? Tu istilah. La ilaha illallah. Nak faham? Ilah Tuhan ni apa? Tu saya sebut tadi, kalau duk faham la ilaha illallah, duk kata apa? Bahala tokong apa semua ni bukan Tuhan. Yang Tuhan ni Allah ya. Tak betul, faham je tu. Dengar elok tu. Ada nak soal pun, soal lah lagi sekali lalu. Pasal ruangan saya beri tu. Dia ada, selama ni duk pegang macam tu lah Ustaz. Batu tokong tu bukan Tuhan. Yang Tuhan ni Allah ya. Salah lagi ke? Salah. Ustaz kata tadi sesat dia. Sesat lagi. Betul betul apa dia? Betul apa dia? Nak buat macam mana? Macam buku. Mana boleh? Kena mengaji. Nak ngaji dengan siapa? Siapa dia nak ajar? Siapa dia yang digunakan bahasa ini? Nak pergi jumpa, nak pergi belajar, nak pergi bertanya kepada sekalian alim ulama akhirat. Orang yang betul-betul yang reti dalam pahaman agama, yang hidup dia ni memang nak bawa agama. Bukan syarat dia mesti jadi menteri agama. Kasar lagi tu. Bukan syarat dia mesti jadi mufti. Tak. Bukan syarat dia mesti ada PhD. Tak. Dan jangan tak tahu, tutup guru kita semua dulu, kalau ditawar jadi mufti pun, dia tak mau jadi mufti. Dengar elok ayat tu. Apatah lagi tawar untuk jadi menteri macam dah. Lagi dia tambah dah. Arwah Patih dulu takap jadi ahli majlis fatwa tu pun majlis agama mengadak dia berapa kali. Bagi ayat-ayat yang sampai dia tak boleh nak tolak dah, kata dia, tak apalah kalau itu Patih setuju lah. Saya dapat arwah. Saya tahu lah. Duk tawar dia gini dia tak apa dia. Tu bangunan yang majlis agama bagi, duk tanah tu bukan tanah wakaf, tanah pondok tu. Tanah pondok Patih ni lah. Bila majlis agama nak bagi tak? Dia takut terima duit kerajaan siapa? Satgi dia bagi ni, kaki dia sebelah dah masuk kat kita. Kita nak buat apa-apa semua kena ikut dia. Dia tak guru nampak jauh mana dia. Habis-habis dia kata kita bagi ni lamsam Tok Guru. Kata lamsam tu benda tak apa dia. Katanya, lamsam ni kira bagi lah buat bangunan 2 tingkat tu. Tu tadi tengok ada bangunan 2 tingkat tu jadi dewan lah ni tu.
Majlis agama bagi tu, Baitul Mal bagi tu. Berapa ribu pun tak tahu lah. Apa Baitul Mal bagi, tapi buat Cina, tu suku. Tu suku. Baitul Mal bagi tapi buat Cina, kan pelik lagi Patutnya macam masjid lah, masjid. Tapi kontraktor Cahaya Anwar Alik. Kena ni, tak ada orang silap nak buat kan. Tu satu hal lah. Jadi bila buat tu, dia kata ni saja nak bagi lah, bagi batik. Tak apa lah, nak bagi saja, tak apalah. Tanah ni pun bukan tanah batik weh, kata dia. Dia nak bagi. Bagi dia tak nak kait langsung. Kena ikut kitab dia ke, selibas dia ke. Tu nak bagi atas nama, bagi bangunan ni kaki sebelah masuk untuk kawal kitab apa kami nak baca, batik dia tak boleh. Dia reti. Perjalanan agama ni betul-betul dia reti. Kitab apa nak kena baca, nak kena ajar, gini, dia reti. Orang tak faham tu, mujur dapat bantuan. Tak tahu kena jadi lembu tarik hidung. Ikut ni, kitab ni tak boleh baca. Baca ni, ambil SPM. Ambil SPM, habislah kitab pondok. Habis. Kena ambil stam, hak ni. Belajar ikut silibus gini. Habis ya, dapat CJ, belah habis. Tak ada nak ngaji pondok. Ngaji stam apa dia sangat. Semata-mata nak periksa lah. Ni siapa dia betul-betul yang nama alam ulama akhirat ni, siapa dia? Tambah nak cari zelani yang tak betul-betul nama Tok Guru ni, payahlah. Bahkan di atas kita tak faham agama lah ni. Kita duk faham agama ni, siapa yang dilantik jadi jawatan faham kita, itulah pandai agama sekali. Tak, belum tentu. Jadi kalau orang yang memang faham perjalanan nak pergi ke Allah Ta'ala ni, dia memang akan cari sungguh-sungguh dan dia akan kenal sungguh-sungguh, pergi cari, faham sungguh-sungguh siapa dia yang panggil Tok Guru dan ulama-ulama akhirat. Terus. Mereka itu adalah yang menjadi penunjuk jalan sebagai pelita umat dan pemimpin-pemimpin bagi ketua-ketua, juga tempat mendapat pedoman dan ikutan, memohon mendapat hidayat serta doa yang soleh dari mereka untuk mendapatkan taufik dan pertolongan hingga membolehkannya hamba menempuhinya akibat apa-apa, iaitu semata-mata dengan taufik Allah jua. Dia kata ulama akhirat ni orang yang memang dah sampai puncak jalan. Dia dah duduk tempat yang sepatutnya dia kena duduk, dia reti sungguh-sungguh macam mana perjalanan hidup ni, nak pergi jalan, nak ke Allah Ta'ala tu dia reti. Bukan sekadar nak jadi hidup makan gaji. Tak ni. Bukan sekadar untuk buka sekolah, buka madrasah. Lepas tu ambil yuran ni untuk survival dia nak hidup. Itu bukan dia. Tambah pergi belajar masuk universiti ni, dapat CJ, dapat jawatan, nak hanya semata-mata untuk dapat pendapatan. Bukan dia. Ulama akhirat ni mana ada, semua mastur, semua tersembunyi, tutup, tak kenal pun kan. Tutup guru yang betul-betul ni, bukan kenal. Kalau arwah Fatih lah, kalau sebut Tok Guru kita biasa kenal. Ada orang sampai lah ni tak kenal Fatih siapa. Orang meninggal lah. Dan jangan tak tahu, dia pun masyhur bila dia meninggal orang kenal. Ada orang tak duduk kawasan Gerik, Kelah Hulu, Lenggong, buah dekat-dekat tu, Baling, bukan jauh mana pun. Tak bisa kenal Fatih. Tak bisa kenal. Sampai lani pun tak kenal siapa dia. Bayang ni, Tok Guru besar tak kenal. Kenal lagi Sudirman kenal. Sikit pasal kawan tu pun mati lah. Kalau orang yang memang ulama akhirat ni, Masya Allah. Ada orang duduk keruh duduk Kelah Hulu. Tapi tak biasa jejak kaki pergi pondok. Ya. Tak biasa jejak kaki. Tak biasa nak pergi kata, aku ni nak pergi ngaji. Kat pondok ni, Fatih ni duduk ngaji apa dia lagi? Tak pernah ada dalam fikiran lah. Pada dia, padan lah. Dia main ngaji masjid dengan orang-orang kelai tu. Tambah pula bahasa dia, kan senang nak faham. Tuan-tuan biasa dengar, tak dengar saya tak tahu. Dengan bahasa Hulu dia, ni mic tak ada labuh ni, duduk jauh sebatu tu. Ya, syukur. Kalau dia ngajar masjid ni, mic duduk sini ni. Dia ajar tu. Lagi gelap. Buka spek depan.
Kita bukan nak dengar sangat dia cakap apa. Laju lah tu. Dengan dialek dia, kehuluan dia tu. Saya ngaji betul-betul mengadak dia apa setahun nak pergi faham bahasa hulu. Ada orang senang duduk ni dengar kuliah, relax, tenang, macam ahli syurga duduk. Saja saya sebut bahasa gitu kan. Nak sebut apa ni? Ada orang tak faham macam mana nak mengadak dia, apa dia adab, apa benda dia ajar, apa yang nak ambil kat dia. Ada orang pergi ambil berkat. Gigi bawa air sebotol. Betul. Contohlah, saya bukan nak marah pergi ambil air tu kan. Ni buat teh, japi sikit apa. Anak malas ngaji. Dia tak tahu dia pun tak ngaji. Dia gaduh anak dia tak ngaji. Anak malas, anak nak periksa ambil bawa SPM, bagilah dia berjaya sikit. Oh ni. Dia kira berjaya tu ambil SPM. Anak dia tak sembahyang apa. Bukan dia peduli kan. Tak tutup aurat, campur lelaki perempuan, bukan dia peduli. Dia pun tak peduli mengaji. Tapi dia dah sibuk, anak dia tak mau pergi sekolah, malas pergi sekolah. Yang dia malas mengaji, pondok tak usah sampai. Jadi kita kena perhati molek-molek tu, tak mana? Kena perhati elok-elok. Siapa dia yang kita nak ambil panduan untuk pergi belajar, nak ambil faham, kerasnya nak faham bab ketuhanan ni, nak faham la ilaha illallah. Memang disiplin besar kita, ilmu kita situ kan. Satu, kalau kita duk sibuk mengaji Islam, tapi kita tak sibuk mengaji bab akidah. Kita tak faham macam mana nak ada hubungan dengan Allah. Tak faham macam mana nak ada kasih dengan Rasulullah. Tak pernah pergi peduli hak tu. Masalah tu dengar dia. Tak pernah pergi belajar macam mana nak faham bab akidah tu besar sekali. Mana yang betul, mana yang salah, mana yang ni istilahnya boleh keluar daripada Islam. Oh, takut tengok tu. Tambah zaman lah ni tuan, ada benda-benda yang salah, tambah pahaman duk kata Allah tak arah ni. Oh, dia dah jadi bala besar lah. Lebih daripada bala Covid lagi. Nak tahu. Covid mati belum tentu masuk neraka. Tapi kalau mu kata Allah tak arah, mapuh, tak boleh. Ya. Bahkan ramai orang yang tak pasal mengaji, tambah anak-anak muda kita lapis belakang ni, pergi sekolah pun duk ajar hak tu, pergi usrah belajar hak tu, pergi universiti pun belajar hak tu. Habis kita duk sebut, kalau saya duk sebut gini ni, Allahumma salli alaihi wasallam. Kalau dia mau duk dengar, dia duk pelik, kata ustaz ni apa ni, duk kata pelik, duk kata akidah Allah tak arah ni salah. Dalam Quran mau kata macam tu. Oh. Ramai orang macam tu. Bukan sikit kan. Jadi maksudnya kalau yang tu pahaman akidah dia sembahyang tu, selama ni duduk sembahyang ke mana? Dia puasa apa dia? Apa pahaman ni dengan salah? Dia faham apa la ilaha illallah ni. Yang la ilaha illallah tu la mustaqdi an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilahi kullu ma adahu. Allah ni tak hajat pada sesuatu pun. Bahasa pendek dia, Allah tak hajat pada sesuatu. Allah ghani. Makhluk ni fakir ke Allah Taala. Sejauh mana kita rasa kita fakir ke Allah Taala, berhajat Allah Taala, sejauh mana? Ilmu tu yang memang kena belajar sungguh-sungguh tu. Terus. Dengan demikian hasillah kepadanya hamba-Ku ilmu yakin dengan perkara-perkara yang gaib, iaitu sebenar-benar ada baginya Tuhan Allah yang esa, tiada bersekutu baginya. Dialah juga yang menciptakan dan memberikan ke atas dirinya dengan segala nikmat-nikmatnya Allah. Yang kali dalam kurungan tu tak baca tak apa, dia jadi ganggu sikit orang itu. Jadi kalau orang yang memang dah faham apa sepatutnya dia pergi belajar, pergi faham siapa dia Allah Taala ni, besar ilmu dia, la ilaha illallah ni, dia akan dapat yakin dengan sebenarnya ayat Allah ni dialah saja bersifat ketuhanan, makhluk tak sifat ketuhanan. Bukan berhala saja bukan Tuhan. Makhluk ni tak akan duduk martabat ketuhanan sama sekali. Makhluk ni selagi nama makhluk tak boleh jadi tempat bergantung. Makhluk ni kita ambil atas jalan sabab. Yang tu peraturan Allah Ta'ala bagi jadi, sunnah dia yang dia bagi jadi alam ni atas ada sabab musabab. Lapar makan, dahaga minum, gelap buka lampu. Tapi akidah kena belajar suku. Apa dia? Allah bagi kenyang aku, Allah bagi rezeki aku, Allah bagi hidup aku. Hidupkan aku ni bukan makanan, bukan minuman, bukan oksigen.
Allah bagi hidup aku. Walaupun lapar, tak akan boleh nak hidup, melainkan kena makan. Walaupun makan, bismillah, aku makan dengan nama Allah. Aku makan ni alhamdulillah. Allah yang bagi rezeki aku, Allah bagi kenyang aku. Allah yang sediakan makanan aku. Tak ada satu pun yang kalau dah dia tentu yang terlepas daripada aku. Dia yang bagi minum aku, dia yang hilangkan dahaga aku. Bukan air hilangkan dahaga aku. La ilaha illallah. Mesti clear tu. Kalau tu tak clear, tak kerti lagi. Fahaman mak ketuhanan, tak kerti lagi. Tambah pula kata, minum air. Minum air hilang dahaga. Lah. Takkan Allah kau. Oh, parah itu. Oh, tu. Dan akidah macam ni tu memang tak ada siapa nak ajar. Saya berani kata dengan bahasa itu. Tak ada siapa nak ajar lah. Kalau kita dengar tu, macam kalau kita pernah dengar mengaji dulu duk dengar, Tok Guru dulu duk mengajar. Lah ni payah. Nak dengar perkataan apa? Bila kita motong, yang memotong tu bukan pisau. Pisau ni alat untuk potong. Lalu kok pisau. Yang memotong hakiki al-qati' huwa Allah. Api bukan mengangus. Yang mengangus Allah Ta'ala. Api ni laluan ni untuk hangus. Allah Ta'ala tak hajat pada api pun untuk hangus. Dia boleh bagi hangus kun fayakun dia. Tapi dia bagi lalu kok api. Kalau nak bagi hangus pun mesti kena ambil api cocoh. Tapi yang bagi hangus siapa? Allah. Tu kita punya akidah tu. Siapa dia nak ajar, nak bagi pulih balik akidah kita ni supaya balik ke Allah. Allah ni ilah tu. Macam mana fahaman tu nak pergi betul. Kalau tak bisa belajar tuan-tuan, tak ada lah. Memang kita akan belajar, kita akan menghukumkan, kita akan hanya beriktikad dengan hukum adat ni lah. Hukum adat ni apa dia? Makan kenyang. Ada duit, senang lah kita. Duk faham senang dengan ada duit. Makanan banyak, takut apa? Makanan banyak. Memang tak takut. PKP 10 tahun pun tak takut simpanan banyak. Kita duk bergantung dengan harta tu. Kaedah kita walaupun harta bilion-bilion, macam mana? Hati ni, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hatiku selain pada Allah Ta'ala. Itu sebabnya. Bahkan ada orang susah, tak gentar kita untuk kita bantu orang yang susah, keluarkan duit kita, habiskan duit kita sekalipun. Orang ni memerlukan. Kita yakin setiap kita belanja, takkan ada orang Ta'ala sia-siakan. Bahkan kalau habis tak ada di tangan pun, tak mustahil dia nak beri kita daripada jalan mana yang kita tak pernah sangka dia akan bagi. La ilaha illallah. Siapa dia nak ajar akidah macam ni? Siapa dia? Tidak, bukan sedang nak jumpa. Dan bukan saja dia ajar macam tu, dia pun hidup macam tu. Dia pun hidup macam tu. Ada orang kadang boleh ajar, tapi dia tak hidup macam tu. Satu tengok, kalau arwah Fatih, Tok Guru lah. Bahkan semua Tok Guru, ulama kita yang duduk level tu macam mana? Pondok dia bukan ada yuran. Yuran pun sabit nama pendaftaran RM50. Duk RM50 tu. Api air apa tak minta langsung. Belanja mu lah. Mengajar. Sekupang tak minta kamu. Bahkan RM50 tu zaman saya masa duk mengaji arwah tu. Ada orang tak bisa belajar, tak bayar. 50 sekupang pun tak bisa belajar. Tak bisa bayar. 10 tahun duduk pondok tak bisa bayar sekupang pun pondok. Dia tak biasa minta hutang pun. Hutang. Tak ada pasal. Tak biasa minta. Bubuh tu buh syarat. Tu pun pasal nasihat orang kata dia kena buh juga harga. Sagi bubuh peri tak kena bayar apa nanti. Dia orang tak ada nilai. Dia kata ngaji peri. Macam ngaji masjid peri. Ngaji masjid peri tak kena bayar. Tu yang mari pun. Dia lembek. Tapi kalau nak jadi usahawan berjaya, jutawan dalam masa sebulan, macam mana? Pendapatan 4 angka dijamin dalam masa 2 minggu. Kena bayar RM25,000 2 jam. Kursus usahawan macam mana? Menyuk-menyuk mari. Kita bagi kuliah free sepanjang PKP. Sebulan. Apa aku makan, mau makan. Mai duduk tu, Panggung Batu tu. Tak ada siapa mari. Free lah. Tanggung makan lagi. Tempat tinggal lagi. Mana? Tak ada siapa mari. Hak live ada. Tapi kalau yang kena bayar tu, kalau dapat dunia ni, tambah MLM apa tu, tu dia. Habis-habis kena kecing itu, habis duit itu. Masuk saham ke apa kan? Macam mana nak apa? Bitcoin tak Bitcoin, apa bala tu.
Tambah pula ada pula apa? Panel syariah kata halal benda ni. Mengenyuk-enyuk orang kita masuk. Tapi mengaji siapa tak mau dengar. Ya. Jadi di atas nasihat dia supaya dia kata nanti peri tak ada orang pandang. Bubuh agaklah setahun RM50. Tapi kalau tak bayar macam mana? Tak, biasa dia minta. Tak biasa dia minta. Dia bagi duit lagi dah. Dia tengok susah ni. Ngena nak balik duit tak ada. Tu salah balik. Nak ambil duit. Tak ada makan kita betul. Tok guru ni. Dia faham apa masalah pelajar dia. Nak cerita apa ni? Cerita tu yang kita kena mengaji dengan tok guru betul, dan dia akan ajar kita apa dia? Macam mana dia bergantung dia, hidup mati dia dengan Allah Ta'ala. Semua yang ada pada dia pun, memang dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia ajar kita pun macam mana nak kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dia atur siap semua, pakaian, minum, makan minum, dia atur semua. Jadual kita nak mengaji, kita apa, peraturan dia macam ni. Supaya kita betul-betul jadi orang beriman. Terus. Dan bahawasanya Allah juga yang telah meletakkan kepadanya taklif kesyukuran terhadapnya, diperintahkan dengan khidmat taat, patuh kepadanya sama ada dengan secara anggota zahirnya maupun dengan perlakuan batin, dan ianya juga memberi peringatan berhati-hati tentang kekufuran serta bagi perbuatan-perbuatan penderhakaan. Allah juga menentukan hukum baginya dengan beroleh pahala yang abadi jika ia berbuat taat kepadanya, dan sebaliknya diberikan ganjaran siksa yang berkekalan jika ia melakukan penderhakaan terhadapnya dan berbalik tadah daripada suruhannya. Kalau kita jumpa guru betul, memang guru akan tunjuk kita satu-satu jalan ni. Bagi kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah, macam mana nak boleh kasih ke Allah, kasih ke Rasulullah, macam mana nak hidup ni dengan bersyariat, dan kita akan cermat dengan apa yang ada kita. Kalau zaman lah ni sampai kena kempen baru nak balik pada ajaran Islam. Kempen apa? Bukan ada kempen besar-besar pun. Kempen beri balangan Muslim, tak kat tu pun. Berapa banyak tu pun kita gagal banyak lah. Kita tengok kedai-kedai runcit ada keliling kita ni. Dia jual apa? Babah ada tak? Alagapa ada tak? Orang Islam jual barang Hindu. Ada tak cap apa? Mi siam mana jual lagi tak? Cap-cap siam tu. Siam pun siam puruk hijau tu lah. So siam kapir tu lah kan. Siam Muslim, mana ada kilang. Nak cari payahan. Kalau ada pun tak masuk Malaysia dah. Semua barang-barang apa, kicap, sos apa, gambar apa, Maggi, Kimball, mana hak Muslimnya, mana? Kita tu kalah dah. Sampai boleh kita makan isi perut kita, makanan semua hak kaf. Kaf tu keling, ca tu Cina. Nak beli hak mim Muslim ni upaya. Muslim pun tengok macam mana, baju ketat, lengan pendek, sembahyang muda. Isyak kuat semua. Menega orang kita. Tapi Allah, akidah kena tak ada langsung. Na'udzubillah. Nak terima tu menega ni, nak kira sembahyang dulu, duha dulu, subuh dulu, zuhur dulu, maghrib, isyak, baca Quran. Kalau pelanggan tak mari tu pegang Quran duk baca tu selawat ke apa, payah nak cari. Kadang bagus dari sisi amalan tu, amalan orang kafir lagi. Wah, nak buka kedai, sembahyang duha dulu. Pegang colok tu. Yang duha cara demo lah. Saya nak tunjuk apa? Perasaan bertuhan tu ada. Kita ada tak buka kedai ni? Ya Allah, aku nak berniaga hari ni. Tak tahulah berapa pelanggan nak mari. Rezeki semua dalam ketentuanmu, ya Allah. Aku usaha je cari pelanggan gini. Tunggu. Sambil tu aku selawat, aku duduk zikir. La ilaha illallah. Aku takkan khianat, aku takkan tipu, aku takkan ni. Pasal apa? Aku yakin rezeki padamu. Yang penting aku jujur, aku tak khianat, aku tak tipu. Bahkan aku sedekah lagi pada siapa yang datang. Ni prinsipku. Siapa dia orang Islam ada macam tu? Siapa dia? Nak cari payah Ada yang tak sembahyang, subuh tak sembahyang, duha tak ada apa dah. Kadang mengaji pun tak kerja, nak cuci ikan macam mana, nak masak macam ni. Dia kira bisnes.
Nak basuh ikat pun tak reti. Mana najis, tak najis. Bak air pun tak pandai. Mana nama mutlak, tak mutlak, mutaghayyir, mustakmal. Tak reti langsung. Mana nama najis, tak najis. Tak reti. Nak basuh najis pun tak reti. Islam apa bala ni? Jadi kalau orang yang tak faham ni, dia takkan reti masalah taat, tak taat, dahaga, tak dahaga. Pasal nak basuh najis, tak reti. Nak try, saya buat misal gini lah. Ambil katalah kita buat test tengok. Buat najis lah misalnya. Bancuh tepung, konon najis, untuk bagi bekas air, suruh dia cuci tengok. Macam mana dia cuci? Buah atas kapek tu, cuba cuci kan. Cuci kan. Macam mana mau cuci kalau yang tu najis? Macam mana cuci? Panggil seorang-seorang. Secara rawak. Tambah hak belakang tu, kita panggil hak tu dulu. Sorry saya saja suka. Saya suka usik orang game belakang Saya usik tu. Hari tu pun saya usik lah kan. Tak ramai yang main ke depan ni, mujur lah. Alhamdulillah. Pasal kadang-kadang hak belakang tu kat apa, dia warak, dia tak mau dikenali kan. Dia ni nanti jadi riak je dah. Selalu panggilnya pakar-pakar hak belakang tu lah. Kita panggil lah. Cuba cuci tengok. Tengok dia cuci ke mana. Dan ada orang kita tak sensitif benda-benda macam tu. Kalau ada iklan dalam TV hak sesat lah, pada dia tak ada sesat apa. Contohnya, katalah ada anak dia kecil, pakai pampers, lepas tu tilam ni bau hanci busuk. Oh, busuk lah. Betul ada iklan dulu dalam TV kan. Tu lama dah. Lah ni saya tak tahu ada tak ada. Ada apa? Oh, jangan takut. Febris ada. Febris. Nama iklan dulu menatang tu Febris. Memang ada betul kan? Lah ni saya tak tahu ada lagi tak ada. Ada lagi kan? Oh, pada saya tu iklan tu sesat pun tahu. Sesat bodoh punya. Sesat gila punya. Jangan takut, Febris ada. Dah tak bau lagi. Maksudnya diajar satu ajaran sesat untuk cuci najis hanya dengan spray gitu. Hilang bau, hilanglah najis. Kepelotok kau. Orang kita tak sensitif. Tak sensitif tu. Mana tahu? Saya tengok soalan ni. Iklan tu, saya bukan gaji tengok TV pun. Sekali-sekali tu tengok. Astagfirullahaladzim. Ni iklan dalam TV. Gila ke apa? Saya kata. Ada orang tak apa. Pada dia biasalah. Biasalah ni semua pakai chemical apa-apa. Macam tu sanitizer tu. Kalau ikut dalam hukum PK ada bicara tu. Tok-tok kita jangan kata sanitizer tu. Ni, buah select ni pun. Mau pakai beruh apa? Beruh apa mau pakai? Buah nama Bristol. Bristol tu mana tanpa motor. Bulu bar pendek tu. Tu apa? Varnish tu kan. Tu suku. Duk panggil selek tu lah kan. Tu katalah hak ni benda suci. Hak sapu tu. Orang bukan peduli lah ni. Orang bukan peduli lah. Beruh lukisan pun. Gambar apa, nama apa. Kadang-kadang tulis bulu babi pun tak tahu kan. Beli beruh, sapu buat lukisan. Kita tak peduli lah. Makanan pun tak peduli. Bulu apa pun tak peduli. Dalam masjid, bukan peduli lah. Tambah pegang tongkat tu, itakullah tu. Sapu kan? Bulu babi. Duk itakullah, takwa apa? Mu pun duk pegang babi. Ya. Kadang-kadang najis tu, najisnya. Tongkat ni pakai seminggu sekali. Ada tongkat pakai setahun sekali. Setahun 2 kali ya. Surah yang buat sembahyang ayah lah kan. Tongkat tu duk sandar itu. Cicak, berak lah apa lah. Hari nak pakai tu, hamuh gini ya. Saya nak sebut ni asas Islam tu. Asas Islam tu. Saya bukan cerita PhD yang pelajaran ni. Bab ketuhanan, bab taharah. Asas Islam ni. Ni tengok ada tek cicak tu. Jetik tu kan. Dia bukan cuci. Padahal mutan najis, mana boleh cuci melainkan dengan air. Air mesti air mutlak. Kalau tangkap ambil dalam gelas ni, ambil macam ni, celuk tu. Tongkat ni celuk tu. Bersih lah tu. Ataupun ambil tisu ke, ambil selai tu. Calik tu. Bagi basah sikit. Wet tisu ke, ambil wet tisu tu. Tarik selai. Lap tu ya, padat lah. Lap. Lawa tu. Bagi khotib pegang. Ittaqullah. Takullah apa weh? Mu tak kerti mana najis tak najis. Siapa tugas tu? Tok Siap. Cleaner. Tok Siap mana bukan saya sebut sini ya. Saya bukan sebut Tok Siap ni. Perasan ke dia pula.
Satu kalau praktikal lah, bagi Tok Siak dulu orang dia cuci najis ke dah. Kadang burung masuk dalam masjid apa kat kaki lima lah. Macam mana dia basuh tik burung? Sorry ya, saya sebut tu ya, sorry ya. Kena kat siapa? Nasib baik lah tu. Itu macam mana? Ambil mop tu. Selalu mop lah paling senang kali. Untuk ambil baldi. Untuk macam mana? Perah. Betul? Betul? Macam mana? Celup kelak. Mutar najis tu. Asal nak basuh najis lah. Memang taik tu habis lah. Gosok-gosok. Dah halal. Sapu semua lah. Habis satu masjid najis. Ramai orang tak tahu dah ni. Sepatutnya kena bagi kursus cleaner. Kena bagi kursus cleaner. Macam mana? Nak bagi cuci najis macam mana? Patutnya kena warna najis. Dia lebih kepada sabun, air. Yang penting ada sabun. Ni baldi, buah sabun. Janji dia wangi. Celup. Tak cicak, tak buruk ke apa. Gonyoh sikit tu. Tambah yang ada pulas-pulas siap tu. Pada dia okey. Makan gaji setiap bulan. Mana ilmu tentang Islam? Mana hak mana? Hak mana hak Islam tu hak mana? Wangi tu. Padahal bodoh tu. Kasar. Tak ada lah. Jadi, apa dia yang tinggal kat kita Islam? Tinggal apa? Tinggal nama lah. Tak ada lah pengetahuan Islam ni. Itu pun buat taharah. Belum besar-besar lagi. Belum cerita perbankan Islam. Mana Islamik, tak Islamik ni. Kita tak kerti apa. Jangan kata hak gabung-gabung tak kerti apa. Hak bunyi macam terpelajar. Bunyi macam kata panel syariah. Kita dengar panel pun pening panel dia. Saya tak kata, tetap saya buat pasal saya kerti. Saya dengar, apa dia duduk syarah menentang. Apa ni? Kalau kita faham betul-betul, belajar hukum syarak betul-betul, kita akan memang tahu apa dia yang nama pahala, dosa, mana yang patuh syarak, mana tak patuh syarak. Pasal SOP kerajaan ada, SOP syarak kita tak bisa mengaji. SOP syarak macam ni lah peraturan yang tu. Tak boleh pergi Jumaat. SOP syarak kita sampai jadi bodoh. Jumaat kena 40 orang. 40 orang ni mesti boleh baca akidah dia betul. Sembahyang dia mesti betul. Sujud dia tepat betul. Tak ada pergerakan anggota banyak. Wuduk pun dia reti. Bacaan dia betul. Fatihah dia tak cedera. Tahiyat dia sebutan betul. Suara dia baca tu, suara dia boleh didengar dengan telinga. Dia tak baca dalam hati. Yang ni boleh panggil Jumaat tau. Yang ni baru nak boleh sah Jumaat. Bukan Haji Borong panggil. Yang tu tak biasa dicerita. Dia anggap macam semua orang dah reti. Tapi bila tanya, tak reti. Tambah imam kalau ada masalah apa-apa kan. Ataupun duk baca doa dalam sembahyang ni, duk baca kunut nazilah, Allahumma idfa'annal bala, khususan virus corona. Virus corona boleh batal sembahyang tu. Khususan COVID-19. Sebut orang putih COVID-19. Boleh batal sembahyang tu. Pasal apa? Sebut lafaz yang bukan Arab dalam solat. Kita bukan bisa belajar. Tambah teks tu keluar pejabat agama pula tulis. Kena pejabat agama sekali. Kasar tak sebut ni. Saya sebut pejabat agama mana tak tahu lah kan. Yang tu yang khotik kena pandai hak ni mana. Pasal nak cerita apa ni? Ni jalan nak pergi ke Allah Ta'ala ni. Tu orang yang bertugas satu hal, yang berwajib satu hal, orang yang berkuasa satu hal. Kita tahu tak ada kuasa pun, semua orang akan dipertanggungjawabkan. Apa dia yang tugas dia kena buat. Saya boleh bercakap lah. Yang mana saya boleh bercakap. Benda yang bukan bidang kuasa saya tak boleh buat lah. Jadi asal nak sebut apa? Kalau orang yang memang dapat hidayah ni, mana dia belajar, dia berguru, dia akan reti apa yang sepatutnya dia kena buat, dia akan perbetulkan dia supaya tepat patuh SOP, semua perjalanan dia, akidah dia, batin dia betul, zahir dia betul. Semak kalau bab-bab tu, saya sebut contoh tu, bab fiqh ni. Bab akidah, Wahabi tak Wahabi suku. Lepas tu, Allahumma salli wa sallim. Ni pahaman-pahaman yang tak mau sembahyang, duk ambil tarikat, duk berzikir je, tak mau sembahyang Jumaat tak mahu, jemaah tak mahu, mengaji pun tak mahu. Ni pun satu pasien tak? Satu pasien tak?
Semayang main niat saja. Jangan. Banyak pahaman kita lah ni. Tu. Yang anak muda tak biasa mengaji langsung ni. Ketum dadah ni. Masya Allah. Takut kita tengok. Macam mana ni nak pergi jalan ke Allah Ta'ala? Macam mana? Sambung tu. Ketika mana terdapatlah hamba itu merasakan di dalam dirinya benar-benar yakin, yang mana didorongkan oleh ma'rifah beserta keyakinan dengan perkara yang lain untuk bersedia bagi berbakti, taat dan menumpukan diri dengan melaksanakan ibadat terhadap Allah, Tuhan yang mencurahkan nikmat, yang mana siapa yang dicarinya itu telah pun didapatinya. Lagi diketahuinya yang sebelumnya ini dia seorang yang jahil kepadanya, tetapi bagaimanapun dia tidak mengetahui cara mana dia hendak melakukan ibadat itu dan apakah pengertiannya dalam perkhidmatan dirinya, sama ada yang zahir dan yang batin. Kalau orang yang memang nak menuju jalan Allah Ta'ala, dia akan perhati diri dia. Dia faham siapa Allah Ta'ala, dia akan belajar. Apa dia aku nak kena buat ni? Apa dia yang peraturan Allah Ta'ala ni? Satu, tak dapat tidak, mesti kena duduk tempat mengaji. Sama ada pergi duduk tempat tu khas ataupun berulang ke apa. Tapi ilmu yang sepatutnya dipaham mesti diselesaikan. Pasal kata-kata kita, kalau jangan kita duk ikut sistem kebangsaan ni, rata-rata berani kata kita punya ilmu perdoain pun tak lepas. Apatah lagi perdoain katalah kita belajar, tapi belajar masa kanak-kanak tu. Kita punya level kanak-kanak. Level kanak-kanak tadika, level sekolah rendah. Kita belajar agama masa tu pun bodoh ni. Dah lah diajar pun ilmu level kanak-kanak. Satu. Kan? Ilmu masa darjah rendah, dia takkan ajar ilmu cara alim ulama tutup guru. Boleh faham kan? Mesti ajar cara budak-budak punya. Kita belajar masa tu lah ajar kita belajar. Ada sekolah kafar tu pun yang pergi sekolah kafar. Yang tak pergi sekolah kafar, yang terkapar-kapar ni. Macam mana? Yang tak biasa dapat sekolah kafar tu, yang sekolah kebangsaan aja. Macam apa ilmu agama yang dia belajar? Tambah pula masuk sekolah kebangsaan, pakai memang pakaian Islam dah, tutup aurat apa nak sebut. Pergi sekolah ulang alik, rupanya Quran pun tak boleh baca, tinggal subjek agama, subjek elektif, tak wajib ambil, habis. Quran apa pun tak boleh baca. Betul habis PM cari kerja, cari duit. Itu cari bini, cari tok laki. Dapat beranak cucu. Ni sekarang pun nak semayang. Apa dia ilmu yang ada tak? Apa dia? Yang tu yang kita senang. Kalau kita sedar lah macam mana? Betul nak belajar lah macam mana? Bukan keadaan dia pergi masuk universiti. Bukan. Yang saya sebut. Kasar sikit lah saya punya bahasa ni kan. Masa masuk universiti, dia lebih kepada persijilan. Yang tu kan. Kalau mengaji pun kat masjid ada apa? Pengajian, ada SPM. Sijil pengajian masjid. Ada. Ipoh ada buat kita kat Perak ni. Tapi lebih pada sijil memang pengajian dia ada tertib macam ni. Tapi lebih pada sijil. Bukan sebenarnya nak mengaji betul-betul. Kita pula masjid pula kadang-kadang kita panggil guru yang kita panggil pula untuk mengajar ni betul-betul yang memang betul-betul memang nak mengajar, yang memang dia bersungguh-sungguh untuk mengajar, bagi kita bagi terpelajar, ataupun dia mengajar melepaskan batuk di tangga. Bahasa kita selalu sebut itulah kan. Mengajar pun sampai lewat. Ni cukup tu. Saya tak boleh, saya tak berhenti, tempat saya tak boleh berhenti. Tak cukup SOP saya tak berhenti Mampulah SOP mu. Dia tak kira SOP aku. Sikit. Saya punya pasal macam tu lah. Samsing sikit. Dia ada kira SOP masa dia. Yang ni nak ajar 30 minit, 40 minit. Kita apa? Mari sini pun sejam lebih lah. Kurang-kurang pun pergi balik 2 jam. Patutnya ngajar 2 jam. Saya berkira macam tu. Takat nak ngajar 40 minit, mu tak pergi duit, tak pergi makan minum ke aku, tak apa. Tapi bagi aku mengajar, mu dengar balik-balik aku nak ajar apa dia. Saya macam prinsip tu. Ada orang tak ada janji, tengok malah, tak apa, tuan kita tutup lah dulu boleh. Belah tu. Ada, saya bukan gitu. Mu nak dengar ke, mu nak sakit hati ke, janji, apa yang sepatutnya saya cerita, saya kena cerita. Mudah-mudahan cerita tu boleh mengetuk hati, tuan-tuan sedar, bangun. Betul kan? Jadi asal dia nak sebut tu, dia kata orang yang memang dia dah faham perjalanan ni, apa cara sekalipun untuk dia dapat ilmu, memang dia akan cari. Yang ni yang Rasulullah kata, belajarlah sampai negeri Cina. Kalau Rasulullah tak sebut macam tu pun, dia akan pergi
lautan api sanggup dia renangi. Apa? Keluar habis harta benda dia untuk pergi dapat ilmu, untuk dapat mengaji, untuk pergi belajar. Duduk tempat guru yang boleh tunjuk ajar dia perjalanan satu-satu, zahir batin tu, dia akan pergi. Jauh pun dia akan sanggup pergi. Kalau orang faham, ni kehidupan dia. Kalau orang yang tak faham, dia tak pergi kehidupan dia untuk cari agama, cari Allah. Bahasa dia itu. Nak kenal Allah, nak faham agama, dia akan hidup di atas matlamat itu. Matlamat dia apa? Cari makan. Mana tempat boleh cari makan, mana pendapatan besar, situlah dia pergi. Tinggal anak bini, tak pun bawa anak bini sekali, akan berkampung itu, beli tanah itu. Yang penting, inilah tempat pendapatan besar aku. Modal walaupun kecil, pendapatan aku besar. Aku duduk sini. Dia duduk sini bukan di atas dasar, ada tok guru mengajar. Tapi di atas dapat pendapatan besar. Nak kata-kata kita hak tu betul tak? Siapa duduk sini? Siapa duduk siap? Pasal duduk rancangan. Dapat tanah kerajaan bagi. Dapat sawit. Dapat getah. Satu duduk siap. Kalau pergi panggil duduk pondok macam mana? Tak nak mari tak? Lepau duduk pondok. Apa saya nak sebut? Saya nak bagi contoh tu lah kan. Jadi sepatutnya kita punya pergerakan ni orang Islam ni, macam mana? Kita mesti bergerak di atas nak pergi mengaji, ada tok guru, itu cari makan kita. Bukan cari makan kita mana boleh cari makan minum, bukan. Maksudnya kita punya usul kita, apa dia teras kehidupan kita. Agama tu. Perjalanan dia zahir, itu juga perjalanan batin. Batin apatah lagi nak cari guru yang boleh bawa kita tuntunan batin. Macam mana batin, hati ni boleh hidup ke orang Ta'ala ni. Macam mana ni? Boleh hidup ke Rasulullah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, insyaAllah. Baik, sambung. Maka sesudah ia merasai gemetar gerun dalam hatinya disebabkan oleh ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah ia berusaha bersungguh-sungguh mempelajari sebarang apa yang diwajibkan bagi dirinya daripada beberapa perkara fardu hukum syarak, sama ada yang zahir maupun yang batin. Kalau orang faham dia akan cari ni. Jaga sikit nak sebut tadi. Zaman dulu memang orang macam ni. Mana yang salah dia pergi mengaji nak betulkan hak salah. Supaya yang salah tu boleh ditinggal, dia boleh hidup dengan cara yang betul. Dengar. Prinsip ulama-ulama dulu, orang dulu macam ni. Zaman sekarang jaga tu. Fitrah ilmu ni besar. Apa dia? Fitrah ilmu zaman ni. Zaman lah ni, orang pergi ngaji, bukan nak pergi buang hak batil tu. Tambah pergi masuk universiti ke apa. Apa dia? Dia punya kerja, buat analisis, pergi belajar Al-Quran hadis, pergi ambil pendapat-pendapat ulama, yang mana yang duk berlaku dah lah ni, yang merapu-merapu tu, cari jalan macam mana nak pergi halal. Dengar dialog saya cakap. Dulu biasa dengar tak? Zakat LGBT, ada tak? Asnaf ni LGBT, ada tak? Macam mana boleh bagi ke LGBT? Siapa dia duk ajar bagi asnaf LGBT ni, siapa dia? Kaedah siapa? Kalau kita mengaji daripada tok guru yang betul-betul, mana ada tok guru yang bagi kita? Jumpa tok garu lagi, tok garu. Tok garu. Hak model-model tak apa. Boleh bagi asnaf ni. Betul dia kata, boleh bagi pun boleh, tak bagi pun boleh. Tu tak boleh bagilah maksud dia. Kalau asnaf yang memang boleh bagi, memang bagi. Kalau kata pecah lapan kalau asnaf tu ada. Asal nak sebut apa tujuan dia belajar mengkaji nak kata apa? Benda yang haram boleh jadi halal. Zaman lah ni punya cara pengajian macam tu. Benda yang salah boleh jadi betul. Kalau katalah duk kelahi dengan Wahabi ni, dia akan cari jalan sampai dia ada pendapat. Nak kata Allah tak arah pun boleh, nak kata Allah Ta'ala tak bertempat pun boleh. Nak ngaji sifat 20 pun tak apa, nak ngaji kata Allah Ta'ala tak arah pun tak apa, boleh. Boleh mereka, masing-masing ada pendapat. Api punah dah. Punah. Zaman ni macam tu. Tujuan dia tak mau kelahi. Ada pula. Kaedah kita, selagi tak betul, berperang tak apa. Mati aku tak apa. Siapa pun tak sokong aku tak apa. Aku tak merintah tak apa. Tapi nak ikut mu yang tak betul tak pasal. Tu akidah kita. Zaman lah ni siapa pejuang macam tu? Ni ekstrim ustaz ni.
Melampau. Siapa? Kira dia. Pendapat dia. Kita cakap dia boleh. Mu kira pendapat mu. Pa ni. Kena angkat tangan tu. Kena angkat tangan tu. Pa ni. Kira pendapat mu. Mu tak tengok langsung ulama kita kata apa. Yang diambil nanti pendapat terpencil. Pendapat yang ulama kita tak pernah pakai seorang pun. Dia ambil tu dia pakai. Lagi dia bagi alasan Arab Saudi pakai ni pakai. Yang ulama betul-betul yang muntabah dia tak mahu pakai. Zaman ni ada fitnah bab tu. Betul orang yang betul-betul nak pergi jalan Allah Taala ni, dia tak mahu Dia takkan cari jalan-jalan untuk ambil mudah. Bahkan dia ambil benda yang menyebabkan dia boleh jadi takwa tu pada. Makin nak cermat dengan agama, bukan makin melonggarkan dengan syariat, makin meninggalkan amalan syariat. Manakala telah dilengkapkan dirinya dengan ilmu dan makrifah mengenai perkara yang fardu itu, lalu terbangkit pula dalam dirinya supaya dimulakan dengan melakukan ibadat serta membuatnya berterusan. Di dalam antara itu ianya melihat ke dalam dirinya, tiba-tiba diketahuilah yang ianya seorang yang telah bergelumang dengan beberapa kesalahan dan dosa. Yang ni seterusnya. Kalau dia mengaji, dia kenal ada Allah Ta'ala siapa, Nabi Muhammad siapa, dia kenal lah perjalanan zahir, batin macam mana. Dia pun nak mula buat ibadat. Dia dah tahu dah apa sepatutnya kena buat, ilmu pun dah sempurna. Yang ni ringkasan kitab apa yang kita duk baca ni, Imam Ghazali nak sebut ni suasana yang akan ada lah. Jadi apa dia ilmu kena belajar, tuan-tuan kena pergi belajar. Saya nak ajar semua, tak dan. Nak kalau saya buka pondok tu jangan lagi duk itu Kalau nak pergi ngaji ilmu suku satu-satu tu. Takat saya boleh mari ni, saya marilah baca pun kitab macam ni lah. Tu yang saya baca yang terjemah ni pasal lebih laju sikit nak boleh baca tu. Dan dia nak kata, kalau katalah dia nak ibadat ni boleh berterusan, boleh istiqamah ngaji ibadat, macam mana nak zikir, baca Quran, salawat atas Nabi. Dia tahu dah apa disiplin-disiplin untuk jadi orang bertakwa ni. Tengok dia ni rupanya bekas pendosa, dosa banyak. Tobat umur apa? 55. Bersara baru nak main masjid. Dulu Jumaat pun berapa kali tinggal lah. Puasa pun berapa lama ada dulu pernah tak puasa. Masuk duk jadi mangkuk ayun dulu. Masuk duk muda-muda dulu tak semayang. Tobat pun umur 25 baru tobat, baru semayang. Tu pun subuh tak semayang lagi masa tu. Tu pun duk biasa ngorat awet gini tu syukur dah. Yang tak semayang, tak puasa, hak biasa judi tikar 6 ekor pun ada. Hak telan duit 6 ekor pun ada dah. Ada yang nak biasa kerja dalam bar. Macam-macam manusia kan. Nak sebut tu. Setiap orang wajib kenali diri sendiri. Tambah kita ni memang dulu banyak kita punya rekod buruk dulu. Tambahlah ni dah umur 60, 70. Tengok hak dulu kan. Allah, neleh mata. Jaga. Ada juga golongan sesat ajar ni. Taubat je. Allah Ta'ala maha pengampun. Ada ustaz-ustaz macam ni. Mufti pun ada cakap itu. Mufti mana? Mufti Pasir Berdengung. Ada. Saya tak sebut panjang apa. Saya sebut itu pada ustaz-ustaz model lah ni pun banyak macam tu. Ambil pendapat ni apa dia? Kita taubat, Allah maha pengampun. Dulu kita buat pun kita tak sedar lagi. Ni baru dapat hidayat. Astagfirullahalazim, kita taubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa dulu. Dengar, kepala otakmu, apa dia ajar. Tiada tak ada nas kodok-kodok semayang. Tak ada nas kodok-kodok tu. Jadi pendapat kodok ni kata dia, hanya pendapat-pendapat ni. Pendapat yang kuat tak payah kodok semayang. Apa dia? Dia cerita apa ni? Jaga pahaman lah ni. Banyak kan pahaman-pahaman ni. Kalau tuan-tuan terjebak dengan pahaman tu, saya tak tahu nak kata apa. Kukmu. Kenapa? Nafsu kita suka benda-benda pendapat-pendapat yang hak mudah-mudah ni. Kalau kita ada iman macam mana? Kita ada hutang dengan manusia pun kena bayar. Kalau tertidur pun kena qada sembahyang subuh. Tambah duk sedar, duk pergi kerja tak sembahyang subuh, takkan nak kena qada kot. Orang dapat hidayat, dia akan fikir dengan cara yang matang dan waras. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita matang dan waras ni. Pasal fitnah ilmu keliling banyak sangat. Jadi kalau orang yang memang dia sedar dia nak bangun ibadat ni, tapi tengok rekod lama banyak, macam mana? Jaga akan ada kecelaruan identiti kat zaman masa ni. Nak semayang, nak sunat. Ni qada banyak. Alamak, tak semayang sunat, rugi pula. Qada pun kena.
Nak Ramadan pula, nak tarawih lagi. Nak qada pun nak qada. Sayang pula, nak buat guna. Duduk selaru tu. Bagi selesai satu-satu hak fardu yang kena buat memang kena buat. Sunat ni sunat. Qada tu fardu. Jangan duk sangka duk buat benda sunat fardu boleh tinggal, siapa dia ajar. Bukan kaedah kita macam tu. Qada kena qada. Ada orang kata sayang nak tinggal sembahyang tahajud apa sembahyang tahajud sambil-sambil tu qada sikit-sikit lah. Siapa dia ajar gitu? Kaedah kita kalau hutang ni selagi boleh selesai hutang, bayar hutang dulu. Dan satu pahaman yang betul kena betulkan dalam masyarakat kita apa dia? Ada orang dia tak gaduh buat qada tapi dia gaduh buat sunat. Ni kurang cerdik. Pasal apa? Ni kata tak dapat panduan guru, sewil hidup. Ulama kita ajar mudah tak? Kata apa? Qada tu fardu, wajib. Sembahyang sunat tu sunat. Kita sembahyang sunat 70 kali. Satu qada pun belum selesai lagi. Kita qada tu wajib, sembahyang sunat. Baik pergi buat qada dulu. Ramai orang menyangka qada ni qada yang besar sembahyang sunat, tahajud. Lagi apa? Tarawih, witir, lagi apa? Main duha, nak magnet rezeki. Dia kira magnet rezeki lah. Yang dia kena qada dia tak tahu. Itu sembahyang. Puasa, waktu mana zakat tak bayar apa dulu, berterah dulu dalam kena jahil, tak tahu nak niat macam mana. Tambah yang tak bayar langsung. Tu suku contoh. Ataupun adalah benda-benda yang dia hutang-hutang, lari daripada siapa kawan-kawan dia tak pernah bayar macam ni. Mu kena bayar semua hutang-hutang tu, tak ada akhirat esok, jawablah mu. Sekupang mu kena berkira weh. Jadi kalau faham dia ada dosa macam ni, dia kena taubat. Dia faham dah kena Allah Ta'ala, taubat. Yang ni insya-Allah ke depan nanti dia akan sebut apa dia pula? Dah ada ilmu, dah nampak dah perjalanan yang betul dia nak kena lalu. Rupanya ada masalah dia, rekod lalu tu banyak saman yang tak bayar. Boh pergi pasal gitu kan. Buat macam mana? Mu kena selesai saman dulu. Kalau tak nak jalan atas jalan raya pun tak boleh. Bahasa bandingan macam tu. Pasal apa? Rekod buruk banyak. Kena clarify dulu. Kita punya masalah-masalah dulu. Taubat habis. Apa cara taubat? Apa kaifiat taubat? Apa ilmu untuk taubat? Detail memang jumpa depan, banyak orang jumpa. Dia nak sebut ni proses perjalanan kita untuk pergi ke Allah Ta'ala. Banyak umur insya-Allah kita sambung. Berhubung dengan keadaan ni, yang nak kata kalau dah faham dia banyak dosa, nak buat apa pula? Apa halangan dia nak kena lalu? Setelah mula-mula dapat hidayat, dah pergi mengaji, dah faham, dosa banyak, mesti ada halangan dia, taubat. Cuma besar sebelum buat taubat ni apa dia? Ilmu lah dulu. Satu kita ni kalau Quran pun tak boleh baca, tauhid pun tak kerti lagi. Mana kata Wahabi pun kita tak faham. Hak Wahabi saya silap kita pergi sokong. Rupanya kita pun fahaman Wahabi. Kita duk fahaman sesat. Kita tak sedar kita duk sesat. Kita duk kata makhluk-makhluk semua ni, berhala semua ni tak layak disembah. Allah yang layak sembah. Kita duk nafi la ilaha illallah dengan makna begitu. Makna hak betul tak pasal lagi belajar. Maksudnya bab ilmu boleh selesai, nak tobat guna. Kena tobat bab bodoh dulu. Kena tobat bab mengaji dulu. Mengaji paling besar hari nak kena tobat. Nak kena pergi mengaji lain, bab akidah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa nanti muka surat 20 tu. Mudah-mudahan dia beri kesempatan pada kita, insya-Allah. Soalan kalau ada, kita apa sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, akhlak itu lebih luas dan sumur. Orang yang tidak solat, tidak puasa, sering melakukan yang dilarang, orang itu dianggap tidak berakhlak. Ya. Walaupun dia baik bagi pandangan manusia. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Jelas tak tu? Walaupun perangai baik, suka tolong orang, muka manis, cakap lemah lembut, tak solat, out. You tak solat. Kalau saya suka lebih pada awal lagi. Ada orang lemah lembut, akhlak mulia, suka tolong orang, sembahyang kuat. Tapi Allah Ta'ala duk atas arah. Dia bersemayam yang layak dengannya. Allah Ta'ala ada mata, ada muka. Wahabi rupanya. Pahaman sesat. Walaupun berakhlak molek. Comel loteng nampak. Nampak warak. Takwa ke main. Semayang pun Allahu Akbar. Tapi bila tanya dia apa pendapat Syekh tentang Allah Ta'ala, kata dia masing-masing ada pendapat. Ada ulama kita yang mengatakan Allah
bersemayam atas aras yang layak dengannya. Allah duduk atas aras pun boleh, kata dia, tak ada masalah. Jadi pun ahli sunnah wal jamaah juga. Ya. Jadi masuk parit habis. Punah akidah. Tambah pula orang pakai jadi kiblat panduan ilmu untuk dia. Satu kaedah kita dalam syarak, nak tengok akhlak tak akhlak, mesti di atas akidah yang sahih, mesti amalan di atas amalan yang SOP syarak. Nak kira dia ni fasik tak fasik, mesti tengok SOP syarak. Satu, kalau tengok akhlak baik dengan mak bapak semua baik, tapi tak semayang, tak pakai, fasik nama dia. Ni walaupun semua baik, tolong menolong, pakai kopiah jubah serban, jadi mufti ke, jadi apa kan, menteri kan, buah pergi bahasa gitu kan. Dia tengok akidah dia, dok kata Allah tak arah, peri, kan? Peri. Ya. Ada orang zaman ni dia terkecoh dengan masalah, tahu mana ni? Istilah ada tokoh. Ni tokoh. Dia tu kan. Tambah pula bukan saja tokoh, ada jawatan. Ni mufti. Contohlah, saya bagi contoh tu. Ni menteri. Yang ni PU. Ni selebriti. Ni tanjalah ustaz. Ini ustaz TV3. Ni ustaz masuk TV. Ni TV 9. Dia terkecoh dengan orang macam ni. Kalau memang betul tak apa. Masalah dia, orang-orang yang masyhur dan popular ni, apa dia panggil? Public figures ni. Kalau memang betul tak ada masalah. Masalah dia bermasalah. Kita jadikan yang ni sebagai kiblat untuk jadikan panduan kita untuk kita nak rujuk ke dia. Dia punya penonjolan pula nampak dalam TV pelakon molek lah. Akhlak lemah lembut. Tengok rupa saya kan, ustaz ni kasar nak mampau. Kasar tak kasar, dia di atas disiplin, hak batil. Besar dia tu. Saya kata, saya jawab tu, mana pergi lajak sikit ke belakang tu, dalam khasnya dalam bab akidah. Jadi kita mesti ikut SOP syarak. SOP syarak. Lagi? Kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.